Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita berada pada 27 Ramadan bersamaan 20 hari bulan 5 2020. So apa khabar semua? Uh, Sihat? Alhamdulillah. Okey. So sementara kita menanti Dr. Rizal Abu Bakar hari ini, saya nak semua orang untuk bantu saya share dan panggil kawan-kawan dan tag kawan-kawan supaya hari ini kita dapat uh, mengingat momen-momen bersama ayah kita. Okey, kita nak tengok perjuangan seorang ayah pada hari ini. So bersama kita nanti Dr. Rizal Abu Bakar. So sementara kita menanti beliau kerana beliau ada live bersama Bernama TV. Jadi sementara itu bantu saya ramai-ramai untuk share. Dan hari ini pun kita akan bagi RM10 untuk 5 orang yang bertuah yang komen dan share di live pada hari ini. Okay, so ada orang sebut saya pagi, jumpa saya pukul 9. Ya, kita setiap hari pagi. 10 malam pun pagi, 11 malam pun pagi, 2 petang pun pagi. So kita kena segar, ceria dan bertenaga sentiasa. Okay. Okay. So Alhamdulillah dah ada yang menonton. Terima kasih. Apa khabar Puan Aniza? Waalaikumsalam. Thank you Pia. Puan Kamal Azura. Sam. Okay. Terima kasih semua. So panggil lagi ramai-ramai untuk bantu kita share. Okay. Alhamdulillah hari ini juga pada 9 pagi ni sebenarnya kita punya link belian customer sudah dibuka untuk pelancaran Kasih Raya Sales. Kasih Raya Sales. Kasih Raya Sales. Apa itu Kasih Raya Sales? Kita ada buat promotion untuk sesiapa yang membeli satu hand sanitizer berharga RM27 dan juga combo cemerlang. So beli combo cemerlang dan hand sanitizer, dua ni harga dia promotion. Harga promotion ialah RM202 untuk Semenanjung dan Borneo RM214. Sebenarnya tuan-tuan dan cik puan kalau beli pada hari ini banyak sangat untung. Apa untung dia? Okey, so combo cemerlang ni ada 30 sachet, harga asal ialah RM180. Hand sanitizer berharga RM27. Dan apa yang kita beri ialah kita beri 4 sachet percuma yang berharga RM24. So maksudnya beli yang ni kita bagi lagi 4 sachet percuma. Kemudian kita bagi free postage bernilai RM20 dan juga percuma lagi mangkuk, bukan mangkuk tingkat, bekas kuih 3 tingkat yang bernilai RM29.90. So harga semuanya ialah RM259. Tapi beli pada hari ini saja Kasih Raya Sales bernilai RM202, anda jimat RM49. Banyak kan jimat RM49. So ini adalah Kasih Raya Sales. So hand sanitizer sangat penting untuk raya-raya ni. So best sangat hand sanitizer kita ni. Dia gel. Okay. So just 1 drop. Okay. Dan sapu tangan. Sapu tapak tangan kita. Gosok. Okay. Kemudian ke belakang. Dan dia melted, maksudnya dia sangat menyeluruh. Walaupun hanya setitik sahaja gel OC hand sanitizer, yang ni yang memang membunuh 99% kuman dan 75% alkohol, okey? Dan diiktiraf oleh WHO. Okey, ada yang tertanya mana Dr. Rizal? Nanti dulu sebab kita sedang menanti Dr. Rizal. Beliau sedang berlive di Bernama TV. So kalau tuan-tuan dan cik puan menonton TV Bernama akan nampaklah Dr. Rizal. Okey? Okey. So sebelum kita menanti Dr. Rizal, mungkin tuan-tuan dan cik puan sekalian bertanya-tanya macam mana nak dapatkan harga, macam mana nak dapatkan combo cemerlang dan hand sanitizer yang jimat RM49 ni?
Caranya ialah boleh klik pada belian customer di bawah. Dekat live tu ada insyaAllah ada ejen-ejen kami, boleh mereka tuan-tuan dan cik puan boleh klik pada link tersebut dan boleh membeli produk kasih raya sales yang bermula sekarang jam 9 pagi ini. Okey. Okey. Waalaikumsalam Puan Ziha. Salam salam Dr. Ros, salam Puan Jamalia. Alhamdulillah. So sabar-sabar sikit sementara kita menanti Dr. Rizal masuk pada sebentar saja lagi. Okey, Dr. Rizal sudah berada di orang kata konti studio. Okey. Assalamualaikum, Dr. Rizal Abu Bakar bersama dengan kita pada hari ini jam 9.06 pagi 20 hari bulan 5 2020. Apa khabar Dr. Rizal? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. So kita dah ke udara Dr. Rizal? Oh ya. Okey. Waalaikumsalam. So kalau Dr. Rizal boleh buka phone, semua orang sedang memberi salam. Assalamualaikum. So hari ni azan yang ke-27. Ni orang sebut hai doktor. Waalaikumsalam. Okey, so Dr. Rizal apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, clear semua? Clear. Okey. So hari ni Dr. Rizal sempena eksklusif live Dr. Rizal pada hari ini sebab kita rasa Dr. Rizal tak pernah berlive kecuali masa dengan Ustaz Hakim hari itu pun kita bertrio. So hari ini adalah eksklusif sesi bersama Dr. Rizal dan tajuknya orang kata sekarang ni musim-musim nak raya, orang tak boleh nak balik raya kan. Tajuk pun orang kata macam sedih-sedih je, demi kasih ayah. Okay, so mungkin kita boleh tanya Dr. Rizal dulu, apakah momen-momen indah atau satu peristiwa atau momen yang menyebabkan Dr. Rizal menjadi apa yang Dr. Rizal jadi sekarang ni? Mungkin boleh cerita dulu momen dengan ayah Dr. Rizal. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua clear ke suara Dr. Rizal? Clear ke? Boleh dengar? Kalau suara Dr. Rizal clear, boleh komen clear. Boleh komen clear. Okey, clear Dr. Rizal. Clear, right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bercakap tentang, nak menjawab soalan dari Puan Saleha ni, saya teringat satu kisah yang sangat luar biasa. Kisah seorang lelaki yang berlaku sekitar tahun 1920-an, 1930-an. Lelaki ini bernama Eddie ataupun Easy Eddie nama dia. So berlaku di US dan Easy Eddie ni seorang yang sangat terkenal pada tahun 20-an, 30-an ni sebab dia ni adalah orang utama yang menyelamatkan Al Capone, gangster ataupun mafia yang sangat terkenal di US, di Chicago pada waktu itu. Dia adalah peguam bela. Setiap kali Al Capone dan kuncu-kuncunya kena tangkap, dialah yang akan pergi keluarkan mereka ni daripada balai polis, jamin dan bebaskan mereka ni bila ditangkap dan sebagainya. So luar biasa tentang Easy Eddie ni. Dan dia pun jadi sangat kaya lepas tu. Kaya kenapa? Sebab macam-macam diberikan. So kereta, rumah, dia ada real estate, deretan satu jalan ni penuh dengan rumah dia je. Ada kapal terbang sendiri, nak kata kaya tak kaya. Easy Eddie ni, luar biasa. Dan kerja dia setiap hari gitulah. Kena tangkap je, geng-geng Al Capone yang pergi ugut orang, dia lah yang bebaskan. Geng Al Capone yang jual dadah kena tangkap, dia lah yang bebaskan. Masa satu hari ketika dia duduk di kafe tengah minum kopi, dia melihat ada seorang ayah tengah pimpin tangan anak. Dia tengah lintas jalan pimpin dan nak sampai ke kereta, tiba-tiba benda yang ayah dia bawa tu terjatuh. Dan anak ni lah yang kalut pergi mengutip benda-benda tu. Dia kutip satu persatu dia kutip. Dan ketika
Easy Eddie ni tengok benda tu, dia rasa macam ada satu kekosongan yang dia sedang rasai pada waktu itu. Sebab dia ada anak, dia boleh berikan macam-macam pada anak dia, tapi dia tak dapat tinggalkan nama baik dia untuk anak dia bawa. So itu yang dia takut. Dan bila dia melihat benda tu, datang idea ni bahawa selama ni dia besarkan anak dia dengan beri benda-benda yang tak sepatutnya, tapi dia lupa tertinggal nak beri nikmat kebanggaan seorang anak kepada ayah dia. Dan apa berlaku? Easy Eddie membuat keputusan nak tinggalkan satu legasi yang akan beri anak dia rasa bangga dengan dia. So, dia lepas dia fikir benda tu, dia pergi ke FBI dan dia maklumkan kepada FBI bahawa dia akan berikan semua maklumat yang FBI perlukan untuk tangkap Al Capone. Sebab Easy Eddie dan Al Capone juga adalah business partner. Dan apa yang berlaku? Selepas dia serahkan dokumen dan sebagainya, Al Capone ditangkap dan dia dihantar ke Alcatraz, penjara pulau di Alcatraz. Ditangkap, dihantar ke sana. Dan semua orang, geng-geng Al Capone ni marah dengan Easy Eddie. Dan Easy Eddie tahu bahawa pengorbanan terbesar yang dia lakukan ialah bila dia melaporkan kegiatan Al Capone, sediakan bukti, dia meletakkan nyawa dia di hujung tanduk. Dan itulah yang berlaku. Satu hari ketika dia sedang bawa kereta lepas daripada pergi ke stadium tempat milik dia tu, bawa kereta tengah drive, dan ada satu kereta datang lintas dia, tuan-tuan perempuan. Dan kereta tu, ni Easy Eddie, dan kereta tu keluar 2 orang dan spray bullet, tembak menggunakan machine gun. Dan apa berlaku pada Easy Eddie? Mati. Penuh badan dia dengan macam-macam peluru. Dan ketika anak Easy Eddie, anak dia bernama Edward, ketika ditanya anak dia, apa pendapat anak dia pasal kematian ayah dia, so anak dia kata, this is the moment yang saya sangat bangga dengan ayah saya. Sebab dia mengorbankan hidup dia untuk mengembalikan keselamatan kepada masyarakat. He did the right things. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Selepas itu, ada kisah lain. Ada seorang pemuda ni bekerja sebagai juru terbang untuk kerajaan Amerika, dalam perang dengan Perang Dunia Kedua waktu itu. So dalam Perang Dunia Kedua tu, pemuda ni menjadi juru terbang. So ditakdirkan dia bekerja dengan USS Lexington pada waktu itu. So mereka USS Lexington pada satu ketika dapat maklumat bahawa ada tentera, ada kapal terbang, 9 kapal terbang dari Jepun sedang menghala ke US untuk lakukan serangan. Jadi dia dispatch satu skuadron dan pemuda ni salah seorang daripada skuadron itu berlepas daripada kapal terbang, daripada kapal perang, berlepas ke udara. Lepas jalan separuh, dia perasan bahawa minyak dia tak diisi oleh kawan dia yang kat bawah tu. Jadi dia bagi tahu ketua skuadron, dia terpaksa patah balik. So on the way dia patah balik, dia bertembung dengan 9 kapal terbang perang dari Jepun ni. Dan dia buat keputusan tak patah balik tapi untuk menyerang 9 kapal. Dan dia kapal yang kekurangan minyak waktu itu. So apa berlaku? Dia menembak hingga menyebabkan 2 kapal jatuh. So dalam masa sama, ketika dia sedang tembak dan sebagainya itu, peluru dia habis dan dia menggunakan kapal terbang dia itu sebagai peluru dengan terbang dan langgar sayap-sayap kapal terbang daripada pejuang Jepun. Dan 3 kapal terbang Jepun jatuh sebab perbuatan itu.
Dan mereka yang berada di USS Lexington, kapal perang tu melihat perkara ni berlaku di udara, tak dapat buat apa-apa. Dan sehinggalah 4 balance kapal terbang Jepun melihat pemuda ni dengan cara dia membawa kapal terbang ni luar biasa, gila. Dia orang pun berpatah balik dan menghilangkan diri. Dan ketika dia mendarat, dia disanjung oleh kawan-kawan dia. Dan dia diberikan anugerah yang pertama dalam sejarah Amerika untuk dapat anugerah Medal Honor tertinggi di Amerika pada waktu itu. Dan pemuda ini bernama Edward Bush O'Hare. Dan dia adalah anak kepada Easy Eddie ataupun Edward O'Hare yang mati itu. Dan kalau kita pergi ke Chicago, lapangan terbang Chicago dinamakan sebagai lapangan terbang O'Hare, mengambil maksud ataupun penganugerahan kepada Edward Bush O'Hare ni sebagai pejuang yang luar biasa hebat. Now, bila saya mendengar kisah ini, mengingatkan saya sebagai seorang ayah, apa legasi yang mau kita berikan kepada anak kita? Apa sudut pandang yang dia akan pandang melihat kita? Dan yang dia akan pegang, memandang kita sebagai satu ikon yang luar biasa hebat ataupun satu manusia yang beri masalah pada keluarga dan manusia lain. Dan saya sendiri mahu tinggalkan legasi yang bagus untuk anak-anak saya. Dan bercakap balik pada soalan yang Puan Saleha tanya tadi. Kenangan manis dengan ayah saya. Ayah saya ni seorang yang sangat garang. Luar biasa garang. Bukan sangat garang, luar biasa garang. Dan kita tahu orang-orang dulu-dulu berbeza kan. Dia tak sama macam orang sekarang. Pendekatan dia sangat berbentuk fizikal. Dia tak ada istilah sayang ke. Macam sekarang kita dengar honey lah, baby lah. Tak ada perkataan itu. Bebun mungkin lah ada kan. Sangat berbeza. Dan pendekatannya ialah pendekatan menggunakan kuasa Ultraman, fire dari jauh. Fire dari jauh tu maksudnya kalau ada hanger, melekatlah hanger daripada jauh kat belakang badan. So, badan berbirat dia biasa kan? Tapi ada benda yang sangat luar biasa yang ayah saya lakukan walaupun dia tak habis sekolah. Dia anak yatim asalnya. Sekolah darjah 1 tak salah saya. Darjah 1 je. Dan kerja macam-macam sebab setiap kali kerja dia akan bergaduh dengan orang, lepas tu kena buang kerja. Saya kerja lain, nak cerita macam mana dia punya kehebatan dia tu. Ala-ala Sarip Dol dengan begitulah kan, dia ala-ala Sarip Dol lah. Tapi banyak benda yang dia buat menyebabkan benda tu melekat pada hati saya. Antara benda yang ayah saya buat adalah benda yang orang tak terfikirkan pada waktu dulu, ialah bagaimana nak membangunkan ekonomi orang Islam. Ini saya cerita tahun 70-an. Tahun 70-an bila industri halal tak ada lagi. So ayah saya antara orang pertama dengan kawan-kawan dia yang cuba mewujudkan industri halal di Pulau Pinang waktu tu ketika ekonomi dikuasai oleh orang lain. So nak keluarkan bahan-bahan yang kita selalu makan. Contohnya macam kicap, macam mi, bihun, sos-sos yang daripada sumber halal. So itu yang ayah saya cuba lakukan. Itu legasi yang saya rasa yang sangat luar biasa sebab dia keluar daripada kepompong orang-orang dahulu fikir. Orang dulu fikir macam mana nak survive. Tapi dia fikir macam mana nak thrive. So sangat beza. Kan? Walaupun dia sendiri pun apa kedana, kan miskin, tak ada apa, kerja pun gaji RM100 lebih je, RM1 lebih waktu tu. Kena tolak duit rumah lah apa semua, dah tinggal berapa je. Untuk sara keluarga pun dah cukup-cukup kat sini je. Tapi dia mampu ataupun mahu nak allocate sedikit wang ni, collect dengan kawan dan wujudkan industri halal. Dan benda yang selalu dia sebut, yang menyebabkan benda tu terngiang-ngiang di kepala saya, ialah benda yang dia buat tu bukan untuk diri dia, tapi benda yang dia buat tu adalah untuk ummah. So benda tu yang terngiang-ngiang dalam kepala saya. So dia buat bukan untuk profit, tapi dia buat untuk benefit. Itu berbeza. Orang yang masuk dalam dunia bisnes, ada orang masuk dalam dunia bisnes dengan pretext that's profit, kita akan buat untung. Sebab apa? Sebab kita menyelesaikan masalah orang. Masalah orang tu adalah keuntungan bagi kita.
No. Tapi dia bawa sudut pandang yang berbeza. Kita nak menyelamatkan orang daripada masuk dalam kancah yang tidak halal dengan menyediakan alternatif yang halal. So sekarang ni kita lebih faham konsep halal, saya percaya, sebab semua orang dah tahu. Tapi kita masih kurang terdedah dengan thayyibah tu. Halal tu dah betul, tapi thayyibah tu tak disekalikan dengan halal. Jadi kita makan benda yang halal, tapi benda yang kita makan tu tidak masuk dalam kategori thayyib. Tidak bagus, tidak baik, tidak sihat. Itu dimasukkan. Dan apa yang ayah saya lakukan, legasi yang dia tinggalkan menyebabkan saya masih teringat. Tapi ayah saya ni bila dah tua-tua ni dia jadi baiklah kan. Dia baik, penyayang kan. Baik. Dia antara orang yang senang mengalirkan air mata. Dan dia menjadi orang yang sangat selesa dengan saya. Dia selesa sangat dengan saya. Masa saya di Melbourne, dia datang pergi Melbourne dan sebagainya walaupun dia tak sihat. So sebab saya panggil dan sebagainya, so dia datang sebab saya nak dia sekurang-kurangnya menikmati kan suasana hidup saya di Melbourne tu. Dapat lihat, saya bawa dia pergi ke ladang ceri contohnya, dapat petik ceri sendiri, pergi ke ladang buah, dapat petik buah. Bukan petik buah, kita makan buah tu tergantung gigit-gigit. Wow. Benda rare, so bagi peluang dia menikmati benda macam tu lah. So dan bila saya pulang ke Malaysia, so kata-kata dia yang kata dia buat ni untuk ummah, untuk ummah, untuk ummah. Benda itulah yang selalu bermain dalam kepala saya dan benda itulah menjadi legasi yang dia tinggalkan. Dia tak tinggalkan harta berkoyan-koyan, tapi dia tinggalkan misi untuk saya teruskan. Dan dulu misi yang dia bawa adalah misi halal, tapi sekarang misi yang saya bawa adalah thayyibah itu. Jadi saya melengkapkan misi yang ayah saya bawa kan. Dan inilah misi yang digambarkan dalam Al-Quran. Benda yang Allah suruh kan. Suruh apa? Suruh makan benda-benda yang baik. So sebab itulah bila saya pulang ke Malaysia, benda yang pertama yang menjadi challenges pada waktu itu ialah dapatkan benda yang bagus, sihat untuk diri dan keluarga. So, Yang saya thayyibah tadi itulah Dr. Rizal. Ya? Yang thayyibah tadi itulah. Yang thayyibah. Jadi bawa balik mesin macam-macam. Mesin buat roti bawa balik. So buat roti kan. Atau makan roti yang daripada resepi sendiri yang dia punya grain tu, subhanallah banyaknya grain. Bawa balik tepung-tepung yang bagus-bagus daripada Australia dulu. Sementara kita nak kenal tempat ni ada jual apa dan sebagainya, terpaksa kita adalah benda yang kita boleh depends on. Jadi benda-benda macam tu, jadi banyak berikhtiar dengan modified resipi dan sebagainya. Kita tahu kita nak makan, kita teringin sebab budaya Malaysia makanan adalah culture. Kita makan bukan untuk sihat, bukan untuk nutrisi kan. Kita makan untuk kilo dan kati. Atas sedap, asal kenyang kan. Makan mesti kenyang, mesti sedap. Dua benda tu. Bukan sihat. Sihat tak termasuk dalam kategori ni. Jadi benda ni lah yang nak ditukarkan. Bukan sihat saja tapi sihat yang beri manfaat. Sebab tubuh kita nak pakai lama. Otak kita nak pakai lama. Tak ada spare part. Tak ada Dr. pergi Rizal, mungkin Dr. Rizal boleh memberi definasi sikit tentang thayyibah yang Dr. Rizal faham lah. Mungkin thayyibah untuk orang lain mereka faham lain kan. So bagaimana yang Dr. Rizal faham tentang thayyibah? Kalau halal tu kita tahu halal kan, tapi thayyibah tu baik macam mana baik? Jadi apa definisi Dr. Rizal sendiri? Right, so halal jakim lah kita tahu kan, halal brogo. Tapi kita kurang maklum tentang konsep baik. Halal tidak bermaksud baik. Halal menepati kriteria tertentu yang diletakkan oleh syarak. Penuhi syarat itu masuk dalam kategori halal. Thayyib ni adalah masuk dalam kategori benda tu bukan sekadar bagus tapi dia menyihatkan, sumber nutrisi, tak ada bahan-bahan yang bersifat boleh merosakkan tubuh. Bila tak ada bahan yang boleh merosakkan tubuh, dia akan masuk dalam kategori thayyib sebab dia memberi impak bagus, impak sihat, impak manfaat kepada kita. So kalau kita makan benda yang dalamnya sedap, bagus, halal, tapi ada bahan-bahan yang kita tahu melalui sains pada hari ini bagi tahu benda itu boleh merosakkan kita, rosak buah pinggang lah, rosak macam-macam, termasuklah otak manusia. Jadi kita dah tahu benda tu dan kita makan bukan untuk memperbaiki diri tapi kita makan untuk merosakkan diri. Jadi kita melakukan sabotaj
Dan makanan yang kita makan tu kita dah tahu merosakkan, dan itu tak termasuk dalam thayyib, dan dia masuk dalam khaba'is, benda yang merosakkan, benda yang buruk kan. Khaba'is. Jadi benda itulah kita nak kena faham, ambil iktibar dan ambil tindakan, sebab kita tak dapat mengubah nasib orang lain. Kita yang dapat mengubah, orang lain tak dapat ubah kita. Kita yang dapat ubah diri kita. Dan malangnya pada hari ini, orang hanya akan berubah bila sakit. Waktu sakit itulah baru nak tukar. Masa sihat tak tukar. Masa sakit. Tapi bila sakit tu dah terlambat. Sebab apa? Kita dah, bayangkan kita dah kena potong badan kita. Dah kena buka. Dan dia tak akan jadi badan yang sama lagi. Dia akan bertukar. Kita akan rasalah sensasi yang berbeza-beza. Di masa ke semasa, bila hujan kita rasa macam ni, bila panas kita rasa macam ni, tak sama macam dulu. So lebih baik kita pastikan yang tubuh kita ni tak dibuka oleh siapa-siapa, tak kena belah, tak kena cucuk ke apa, dan kita sihat sebab kita ambil makanan yang bantu untuk sihatkan kita. Dan contoh-contoh makanan juga digambarkan dalam Al-Quran kan. So Al-Quran sebut selalu, Allah sebut bila turunnya hujan akan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, lepas tu akan tumbuhnya buah-buahan, dan benda ini diulang berkali-kali, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Jadi banyakkan benda yang Allah sebut dalam Quran ni, supaya kita duduk dalam kategori makan benda yang bukan sekadar halal tapi thayyib pada masa yang sama. Ada ni Puan Anis kata thayyibah tu lebih kurang bersih lah kan, bersih dari semua aspek. Mungkin Dr. Riza boleh terangkan lagi detail kot. Dia kalau dalam konteks yang saya faham, kawan-kawan yang bekerja di JAKIM di bahagian halal, kalau kita bercakap tentang bersih, hygiene, kalau bersih hygiene, dia masuk dalam kategori apa yang kriteria yang diambil kira oleh JAKIM untuk bagi sertifikasi halal. Semasa saya duduk di Canberra dulu, kita ada halal attaché di Canberra. So, halal attaché ni yang kontrol lah semua aktiviti halal di Australia dan di New Zealand waktu tu. Jadi rumah-rumah penyembelihan di Australia semua ni, kalau halal attaché kita pergi lihat dan confirm bagus, bawa masuk nanti akan dapat halal JAKIM lah, mudah untuk dapat halal JAKIM. Ataupun dapat halal daripada body-body tertentu di dalam negara Australia, sebab dia tak sama macam Malaysia, tak ada satu federal based body yang bagi certification. So dia berdasarkan persatuan-persatuan Islam di sana, sedikit beza. So yang saya faham bila kata bersih, bersih masuk dalam kategori, kalau bersih dalam konteks fizikal lah, dalam konteks fizikal masuk dalam kategori halal. Kalau macam kalau Puan sebutkan tadi, bersih dalam konteks spiritual, itu mungkin masuk dalam konteks thayyib itu. So mungkin kita boleh jelaskan sikit lah, sebab yang thayyibah tu yang kita sebenarnya apa yang kita bersama-sama dengan orang ramai untuk jihad sihat. Maksudnya tidak ada gula putih kan Dr. Rizal kan? Bukanlah putih tepung, putih garam mungkin, dan tidak ada bahan pengawet, bahan pemproses, bahan organik. Yang tu yang dimaksudkan dengan thayyibah. Jadi itu adalah perjuangan di OCOC ingin menyediakan makanan yang halal dan thayyibah dan sihat untuk rakyat Malaysia insya-Allah. Okey, so kita balik pada soalan kita tadi Dr. Rizal. Tadi Dr. Rizal kata dengan ayah ni momennya momen tak best. Orang kata asyik kena birat je kan. Tapi satu benda yang Dr. Rizal dapat impact yang baik daripada ayah ialah perkataan demi ummah itu. So walaupun kata ayahnya miskin, tapi beliau ada semangat untuk berjuang demi ummah. Okay, jadi waktu tu mungkin ayah Dr. Rizal menyediakan makanan, orang kata kutiau, selalu kutiau yang buat ni non-Muslim yang tak halal kan. Tapi Dr. Rizal, ayah Dr. Rizal menyediakan kutiau yang halal. So tadi cerita pasal ayah, sekarang nak cerita pasal Dr. Rizal pula sebagai seorang ayah. Okay, so bagaimana Dr. Rizal tunjukkan kasih sayang kepada anak, orang kata dengan
menyediakan makanan yang halal dan thayyibah? Sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak tambah sikit antara benda-benda lain yang ayah saya selalu buat. Masa saya kecil-kecil, dia selalu bawa saya pergi mana-mana. Maksud pergi mana-mana ni, bila ada aktiviti menyampaikan bantuan pada masyarakat yang memerlukan. Dalam konteks ni, dia masuk dalam kategori masyarakat yang memerlukan. Tapi dia ada inisiatif untuk bagi pada orang lain. So, akan pakat-pakat dengan kawan, dia orang ada kawan yang ada van, so menggunakan van tu, collect lah, kalau bajulah di collect, kalau duit lah di collect, dan akan pergi sampai jauh ke Baling. So dari Pulau Pinang pergi ke Baling dulu kan, bukan zaman sekarang, jalan sangat berbeza kan, di Baling. Jadi saya ni didedahkan dengan pengalaman suasana untuk melihat keadaan hidup yang susah, orang susah dan sebagainya. Dan saya sekarang bila dah besar baru saya realise bahawa ayah saya nak bandingkan bahawa kita ni walaupun kekurangan, kita patut bersyukur sebab ada orang lain lebih kurang pada kita. Sangat memerlukan pada kita. Dan dia mengingatkan saya macam kisah-kisah saya berada di Melbourne pada satu malam ni, waktu bulan puasa ni lah, lepas isyak, lepas tarawih nak keluar. Waktu tu agak gerimis, dah malam gerimis, sejuk, waktu tu sangat sejuk, winter. Dan bila saya keluar pintu ni, bila hujan kita akan duduk tunggulah kan, bila nak reda sikit pun kita nak lari pergi kereta kan. Di sebelah saya dia tunggu juga tu ada seorang gelandangan lah, orang yang tak ada rumah ni, gelandangan duduk dan dia minta duit. Jadi saya dalam hati waktu tu terdetik, terlintas, hal mamat ni kan minta duit pula kan. So saya tak bagi duit, saya pergi balik ke kereta, ada kebetulan ada makanan, ada kebab macam tu. So saya ambil kebab tu, nak bagi pada dia, bawa balik, pergi kat tempat dia tunggu tu, saya bagi makanan tu kat dia, kebab tu untuk dia makan. Sebab saya tak nak bagi duit, sebab saya berprasangka, jahat waktu tu, berprasangka bahawa dia ni nak duit sebab nak minum. Kan, nak minum alkohol. Sebab biasanya gelandangan dikaitkan dengan benda tu. Tapi the moment saya bagi benda tu kat dia, benda yang dia kata kat saya menyebabkan saya realize macam satu pukulan hebat pada saya. Dia kata, aku minta duit sebab aku tak perlukan makanan. Aku dah ada makanan. Kalau aku ambil makanan kau aku tak dapat makanan aku pun aku tak dapat habiskan, nanti basi dan rugi. Dan kau boleh bagi makanan ni pada orang lain. Aku nak duit sebab aku nak beli selimut, dia kata, sebab aku sejuk. Kita berprasangka kan. Dan waktu itulah saya realize bahawa buruknya kita kan, banyak benda yang terlintas dalam kepala kita selalu benda-benda yang buruk, dan benda buruk ni kita cuba kaitkan dengan orang kan. Kita associatekan keburukan tertentu dengan seseorang. Dan kita kaitkan dengan orang yang miskin ni, satu malas, sebab itulah miskin, malas ni ada benda-benda orang kata. Kadang tak, miskinnya orang tu sebab benda tu bukan ujian untuk dia. Dan kita tersalah lihat dan pandang dan faham benda tu, miskinnya orang tu, ujian tu untuk kita sebenarnya. Bila kita lihat orang tu miskin, saat itulah ujian tu untuk kita lakukan apa yang patut kita buat dalam konteks macam tu. So, berbalik pada soalan yang Puan Salihah tanya tu, apa legasi yang saya nak tinggalkan? Saya nak tinggalkan legasi yang sama. Sebab tu saya bawa anak-anak saya pergi macam-macam program dan sebagainya kan. Bila ada bantuan tu saya akan bawa anak saya, so dia orang yang akan libatkan diri dan sebagainya. Sebab dia akan merasakan nikmat berada dalam keluarga macam ni berbanding dengan keluarga lain, dan konsep kesyukuran tu akan dirasai sendiri tanpa perlu saya war-warkan, syarahkan. Kan, saya tak perlu ratibkan pada anak saya sebab dia akan merasa sendiri, sebab dia melihat melalui suasana macam tu sebagaimana saya lalui dulu kan. Jadi benda itulah saya nak tinggalkan, dan itu dalam konteks memberi bantuan pada masyarakat kan. Tapi dalam konteks memberi bantuan dalam konteks yang sedikit berbeza, dalam konteks kalau kita cakap ini benda yang baik yang kita boleh bagi sebagai alternatif kan, yang thayyib tu. So saya mulakan dengan anak-anak sendiri, sebab kita tak nak jadi apa yang disebutkan dalam surah As-Saff bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang ada iman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? So amat besar kebencian di sisi Allah atas apa yang kamu katakan yang tidak kamu kerjakan. So, dan kita selalu dengar perubahan biasanya bermula dalam rumah kan. Kalau kita nak berubah, kita mula dengan diri sendiri, keluarga, lepas tu baru masyarakat. Jadi kalau saya nak membawa mesej yang ayah saya bawa, ke mesej kebaikan yang Al-Quran garapkan tu, dan saya kena buat di rumah dulu. Dan bila di rumah, semua orang selesa, semua orang faham, semua orang tahu, semua orang ada misi yang sama. Jadi mesej tu bila dibawa keluar, dia tak jadi satu mesej munafik. Yang di luar beza, di dalam beza. Kita tak hidup atas benang-benang kemunafikan, sebab benang-benang kemunafikan tak dapat menutup tubuh kita dan aib kita. So itulah yang saya buat. Okey. Ada soalan ke nak tanya pada Dr. Rizal? Oh, ada orang cakap kat sini bunyi ayam ya. Kat rumah saya bunyi ayam. Ada ladang ayam kat rumah belakang. Kawasan. Okey, tu dia berkokok lagi dah. Okey, so bila kita dengar bunyi ayam, Nabi ada sebut benda yang sangat luar biasa. Di saat ayam berkokok, itu menandakan ayam itu telah melihat malaikat kan. Dan kita untuk panjatkan doa, sebab doa itu akan disambut oleh malaikat dan akan dipanjangkan. Jadi di saat kita mendengar kokokan ayam, jangan kutuk apa hal pukul 12 tengah hari ayam ni, gila ke apa? Tak. Itu maksud dia melihat malaikat dan dia berkokok, dan hadis Nabi sebut kita kena berdoa, banyakkan berdoa di saat itu. Dan doa di saat itu boleh insya-Allah. Kat belakang rumah saya ni ada itik, ada ayam, ada burung-burung semua ada. Okey, okey Dr. Rizal. Kita tahu kan cerita pasal OC-OC. So mungkin Dr. Rizal boleh stress kenapa Dr. Rizal mengeluarkan OC-OC ni, dan Dr. Rizal formula ni Dr. Rizal simpan dah lama lah dekat dapur. So dia baru keluar tahun 2018. So ini pun sebenarnya adalah bukti kasih seorang ayah kepada anaknya. Boleh Dr. Rizal jelaskan? Bila saya balik Malaysia, kita nak cari makanan yang sihat, dan kita tahu bila saya balik tu ada banyak produk-produk di pasaran kan, yang 3 dalam 1, 4 dalam 1, 5 dalam 1, ada 8 dalam 1 pun ada. Dan ada kat masa ni saya mencuba untuk tengok nak rasa produk-produk tu, perkesan dan sebagainya. So ada masanya saya hantar ke lab, bayar sendiri kan. Produk tu beli harga RM3-4, bayar lab 300. Sebab nak tahu benda tu bagi kesan ke tak. So bila benda-benda tu dicuba tak bagi kesan, jadi saya rasa macam saya tak ada alternatif lain. The only thing yang saya kena buat dengan ilmu yang Allah bagi pada saya adalah saya kena buat sesuatu untuk menyelamatkan anak-anak saya. So waktu tu tugasan saya sebagai seorang ayah ialah nak berikan yang terbaik, sebab apa saya nak jawab pada Allah nanti, sebab anak-anak ni ada amanah. Apa saya nak jawab pada Allah nanti bila Allah tanya, kita tak tahu apa soalan ni, tapi kalaulah ditanya, apa yang kau beri makan pada anak-anak kau? Saya nak jawab apa? Saya nak kata saya bagi makan mi segera, saya bagi makan cikedis, keropok ni dan sebagainya, dan kita tahu benda tu bahaya. Ataupun saya nak beritahu, ya Allah, aku ikut apa yang kau suruh dalam Quran, ya Allah. Daripada ilmu yang kau kurniakan pada aku sedikit tu, so aku buat benda-benda yang baik, formulir sendiri dan bagi pada anak-anak aku. Dan itu momen kemampuan menjawab itu yang saya nak, dan saya tak mampu menjawab kalau saya tak buat benda yang betul. So ketakutan itu samping tekanan anak-anak yang balik ke Malaysia belajar sistem lain, sekolah lain, bahasa lain, silibus lain, itu menyebabkan wujudnya dark chocolate OC-OC ni. Mula-mula ni untuk bantu anak, just berikan makanan yang ada nutrisi, boleh bantu tingkatkan sedikit prestasi otak, sebab otak kita sentiasa perlukan tenaga setiap masa, dan kita perlu beri yang bagus untuk dia berada pada tahap yang baik.
So Allah dah kurniakan pada kita otak yang kalau kita nak gambarkan ni, katalah otak kita ni macam enjin Ferrari. Enjin Ferrari ni jaga tak sama macam kita jaga enjin kancil. Tapi bila kita jaga enjin Ferrari macam enjin kancil, akan rosaklah enjin Ferrari. Inilah yang berlaku dalam masyarakat hari ini tanpa kita sedari. Sebab kita tak sengaja kita beri benda-benda yang sesuai untuk enjin kancil, bukan untuk enjin Ferrari, dan rosaklah enjin Ferrari itu. Dan kita menjangkakan bahawa rupanya prestasi Ferrari ni samalah macam kancil. Sebab apa? Sebab kita beri benda yang tak sepatutnya. Jadi saya tak nak jadi macam tu. Bukan nak jadikan anak pandai, ini satu kesilapan, salah faham, tak. Tubuh kita perlukan nutrisi, otak kita perlukan nutrisi. Kalau kita makan benda tertentu, tubuh kita dapat manfaat. Tapi benda itu tak ada nutrisi untuk otak, otak akan kekal jadi bahan di tempat yang tidak ada nutrisi, tidak terima nutrisi yang sepatutnya. Jadi fokus saya pada waktu itu, kita faham sekolah kat Malaysia, jangka masa dia panjang. Kalau di Australia masuk pukul 9, habis pukul 2, 2.30. Tapi kalau di Malaysia, kita masuk pukul 7.30, dah start kelas, sampai pukul 1, pukul 2, lepas tu ada kelas tambahan, lepas tu ada kelas mengaji, lepas tu ada tuition malam, so tak habis-habis kan. Jadi kat mana anak ni nak dapat energi? Energi kita faham kononnya datang pada tenaga tubuh, tak, energi datang daripada tenaga di sini. Jadi untuk saya bekalkan anak saya dengan energi yang sepatutnya. Sebab itulah saya buat OC-OC ni bukan untuk anak saya saja, untuk saya sendiri. So kita pun kerja panjang, saya masuk, ada masanya dulu awal dulu masuk kerja pukul 6 pagi dah keluar. Sampai pukul 6.25, 5.50 dah keluar, 6.25 dah sampai, kadang-kadang balik pukul 10 malam. Sebab ada program dengan student. Jadi saya perlukan something untuk bantu saya di sini. Bukan di sini je, bukan di perut. Jadi bantu di sini. Jadi benda yang saya buat ni, formula ni, benda yang dah ada dalam research, dah banyak sangat kajian-kajian tentang baik, bagus dan sebagainya. Dan saya buat dan saya hantar ke lab nak pastikan benda ni betul, bagus. Bila campuran benda yang orang tak faham, bila benda bagus secara individu, dia mungkin tak bagus bila dicampurkan sebab dia akan menyebabkan berlakunya pembentukan bahan kimia lain, bahan kimia baru bila dicampurkan 2 ataupun 3 bahan yang berbeza. Nah, lepas tu kita tak boleh main sebarangan campur je sebab dia akan menyebabkan chemical reaction yang berbeza. Jadi bila saya buat, saya hantar ke lab semua nak pastikan benda ni tak ada kesan buruk, kesan sampingan yang tak bagus pada orang yang ambil, pada anak saya lah waktu tu dan saya sendiri. Dan bila hantar ke lab, ini lab di Kuching, dapati tak ada impact bahan kimia lain yang terbentuk sebab kita guna bahan-bahan semua original, semua daripada sos utama kan, sos asal, bukan sos utama, sos asal. So tak ada modification. So dark chocolate pun yang 70% daripada luar diguna. Lepas tu gula kelapa pun tak ada bahan campuran ori. Susu kambing pun sama sebab tu bau kambing dia lebih. Kenapa bau kambing dia lebih? Sebab tak dicampur dengan benda-benda lain. So banyak susu kambing kalau yang berada di pasaran tak bau kekambingan itu sebab dah dicampur dengan bahan lain. So bahan lain menyebabkan dia hilang rasa kambing dia tu. Bau kambing pun hilang. Jadi OC-OC ni masih bau kambing dia tu sebab kita tak buat elemen-elemen macam tu. Lepas tu ada ginkgo biloba. Sebab kita tahu ginkgo biloba dia membesarkan pembuluh darah dalam otak. So dia ada terpenoid dan benda ni sangat membantu. Dan dia terpenoid ni menjaga hippocampus, pusat memori. So benda ni beri impact yang sangat luar biasa kepada otak. Bila pembuluh darah besar, banyak nutrisi boleh masuk. Sama lah macam rumah kita, bila jalan raya kat rumah kita kecil, kan ada 4 lane, tiba-tiba tutup tinggal 1 lane untuk kenderaan pergi balik. Waktu puncak apa kan jadi? Jam berkilo-kilometer. Jadi kita buat, bila kita ambil benda yang ada terpenoids ni contohnya, macam ginkgo biloba ni, dia akan besarkan pembuluh darah, jadi banyak nutrisi boleh masuk dengan kelajuan yang lebih baik berbanding dengan sebelum ni. Lepas tu dalam dark coklat kita pun tahu ada flavonols. So flavonols ni menyebabkan sel otak di hippocampus tumbuh, kan, ada bersifat neurogenesis. Ini bagusnya tentang dark coklat. Jadi saya faham benda-benda macam ni. So, pengalaman saya berada di Harvard contohnya, Harvard Medical School satu masa dulu, dan benda ni memberi pahaman melihat seni impact macam ni pada otak manusia.
Dan saya sangat yakin benda ni bagus, cuma saya nak pastikan campuran ni tak beri kesan chemical tambahan, dan chemical tambahan ni akan beri impact yang tidak bagus. Jadi bila dibuat lab test tu tak ada. Jadi selamatlah je saya bagilah pada anak-anak, termasuklah saya sendiri. So alhamdulillah bila bagi pada anak-anak, so berlakulah peningkatan di kelas kan, dalam sekolah. So mewakili sekolah, mewakili negeri. Anak saya yang sulung masuk pertandingan sains peringkat negeri, wakil negeri kan, datang ke Semenanjung wakil negeri. So yang nombor 2 tu menang, dapat tempat ketiga pertandingan matematik peringkat negeri kan. Yang nombor 3 tu menang dapat tempat kedua dalam spell it right kan, pertandingan itu, dan masuk macam-macam pertandingan reka cipta sains kan. Akhir tu benda-benda yang luar biasa yang berlaku. Dan Mariam sangat petah bercakap academically yang sangat-sangat cemerlang. So menjadi best student overall di sekolah dulu, dan selalu naik di atas pentas menjadi MC untuk bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, walaupun dia baru darjah 4 kan, untuk program-program darjah 5, darjah 6 sepatutnya yang jadi MC, tapi dia yang jadi. So ini antara benda yang saya lihat macam impact lain yang berbeza, cepat, pantas, dan benda yang saya suka berlaku pada anak saya bila kita jaga makan, kita buat benda yang betul, tidur jaga dan sebagainya. So impact dia sangat bagus. Puan Saleha. Okay. Best. Walaupun dah selalu dengar, tapi bila dengar lagi macam kita dapat lagi menambahkan ingatan dan memberi lebih kesedaran kepada kita. So Dok, kat sini ada pertanyaan daripada Puan Nazihah. Dalam Al-Quran banyak figura ayah ditampilkan. Nak tanya apa impak perkembangan emosi minda kalau anak tak dapat kasih sayang ayah? Sekali lagi ulang, dia putus. Dalam Al-Quran banyak cerita pasal ayah. So dia nak tanya apa impak perkembangan emosi dan minda kalau anak tu tak dapat kasih sayang ayah? Baik. Nah, sangat betul Puan Nazia, dalam Quran Allah gambarkan kesemua Nabi ni adalah ikon ayah. Nabi Ibrahim adalah ikon ayah, Nabi Nuh adalah ikon ayah, Nabi Lut adalah ikon ayah. Kita dengar benda-benda tu kan, Nabi Yaakob adalah ikon ayah. Dan kita mendengar keluh kesah ayah. Kan? Mereka berkeluh kesah dalam konteks anak-anak. Dan kita tahu kisah Nabi Yusuf, betapa sengsaranya. Nabi Yaakob bergelumang remuk rendam perasaan bila dipisahkan dengan anak yang disayang. Nah, bila Al-Quran menggambarkan sosok ikon-ikon hebat ni sebagai ikon ayah yang hebat, tujuannya untuk bagi tahu pada kita, anak ni perlu ada apa? Perlu ada leaders. So, konsep yang korang bawa ni ialah dalam diri anak-anak ni perlu ada the concept of leadership dalam. So, dari mana dia nak dapat pemahaman itu? Daripada sosok orang yang bernama ayah dalam keluarga. Sebab ayah dalam keluarga adalah leaders. So leaders ni lah yang dilihat. Inilah taman asuhan pertama pada anak-anak dalam konteks perkembangan dunia leadership pada anak-anak. Dan biasanya kita tak nampak benda tu sebab kita punya fokus kita pada akademik dan akademik. Dan kita tak nampak perkembangan leadership ni sangat penting seperti yang digarapkan dalam Al-Quran. Kan? So kita ambil contoh ketika dialog anak Nabi Yaakob dengan Nabi Yaakob kan, bila nak pilih pekerja kan, ada 2 kriteria yang disebut Howi dan Amin kan, orang yang kuat dan orang yang amanah. Itu 2 konsep yang dibawa kan. Jadi kalau benda tu kita tanamkan pada anak kita, macam mana dia kuat kat mana? Kuat tenaga ke? Kuat sini ke? Kuat apa? So kuat ni benda yang sangat luas kan. Ulama membahaskan benda itu sangat luas. Dan Amin ni kita tahu orang yang sangat amanah. So dalam dunia hari ini, orang yang amanah ni lah yang akan dipandang tinggi, dihormati, dikasihi, kan, dihormati, mungkin dikhianati, tapi dia akan ada orang mengasihi dia, orang yang amanah ni. So Al-Quran secara berterusan menggambarkan nabi-nabi ni sebagai ikon bapa, dan kisah-kisah mereka ni kisah yang berbeza-beza. Kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim, seorang ayah yang nak korbankan anak dia. Seorang anak yang dia tunggu puluhan tahun, ketika umur dia 98 tahun pun nak dapat anak.
dan tiba-tiba nak korbankan. So ini cerita bagaimana ayah terpaksa buat sesuatu. Kenapa? Kerana nak ikut apa yang Allah suruh. Inilah konteks orang kata obedience ke apa? Kehambaan, sifat kehambaan. Jadi being a leader, kita masih perlu sujud kepada the utmost leaders of all. Itu nak bagi tahu pada anak-anak, yes you are leaders, yes, tapi sebagai leader di dalam dunia ni, kita adalah hamba. Sebesar-besar mana kita adalah hamba. Dalam konteks Nabi Yaqub, dia ajar macam mana sabarnya seorang ayah. Kalau kita nak cari contoh kesabaran seorang leaders, kita ikutlah apa yang Nabi Yaqub lakukan. Ni antara benda, tema leadership yang berbeza yang dibawa oleh Al-Quran untuk kita faham. Dan kita tak perlu pun nak ceritakan anak kita dalam konteks ni kena sabar, tak. Bila Quran bawa cerita tu, kita hanya perlu lantunkan semula cerita tu pada anak-anak dan beri hikmah di hujungnya. Dan anak-anak kita akan dapat masuk dalam ni. Semalam saya bincang panjang dengan anak-anak lepas solat asar, kita duduk, dan saya biasanya lepas solat zuhur kita akan baca hadis. Kita akan baca hadis dan kita bincang sikit. Dan biasanya lepas asar ni tak adalah, sebab lepas asar ni dia acara nak lari kan, nak masak dan sebagainya kan. Tapi semalam dah jadi cerita lain. Sebab saya rasa sangat terpanggil untuk macam ada perasaan yang memberontak untuk saya bercakap dengan anak-anak. Dan saya bagi tahu pada anak-anak saya benda yang sangat simple. Saya rasa sangat simple. Saya tanya soalan, kalaulah ditakdirkan ayah tak ada, yang meninggal, siapa yang akan imamkan solat jenazah tu? Siapa yang akan mandikan jenazah ayah ni? Siapa yang akan turun ke liang lahat untuk kapankan? Saya tanya soalan, saya tak minta jawab. Sabar. Saya tanya je. Kan? Saya buat all this thing that I have done, kata dia, untuk sediakan dia orang, bukan untuk dunia hari ini, tapi dunia untuk esok hari. Tapi untuk pergi ke esok hari, kita mesti melalui jalan-jalan yang kita yang perlu bina pada hari ini. Jalan tu ada masanya berliku, ada masanya susah. Tapi banyak masa jalan tu senang. Dan senang tu lah ujian yang paling besar untuk kita. Bila kita senang, kita susah, kita akan ingat Tuhan. Bila senang, kita akan lupa. Jadi saya kaitkan dengan fenomena akhir zaman ni. Saya kaitkan dengan apa yang disebut oleh NASA. Pada tahun 2020 hingga 2023, dunia akan menjadi satu sungai laluan meteor. Dan Nabi sebut dalam kisah, dalam hadis yang disampaikan kepada Ibnu Abbas, antara tanda-tanda akhir zaman nanti akan berlakunya hujan batu. Dan pahaman hujan batu itu adalah meteor ni. Meteor ni adalah batu. So dan kita tahu nanti akan berlaku dukon, bumi akan dilutupi dengan asap tebal dan sebagainya. Macam mana benda ni boleh berlaku? Sebab bila meteor ni masuk ke orbit bumi akan berlaku geseran, dan geseran tu akan menyebabkan keluarnya asap. Saya ceritakan fenomena begini supaya mereka tahu, sedar, bukan tahu dan sedar, tapi membuat persiapan untuk apa yang akan berlaku. Dan saya ceritakan juga apa yang berlaku di Arab Saudi sekarang ini, bila putera kepada almarhum Raja Abdullah, kan, Raja Saudi yang lepas yang meninggal digantikan oleh Raja Salman, ditangkap dan dikenakan tahanan dalam rumah untuk menafikan gerakan dia dan sebagainya, untuk mencabar kedudukan putera raja yang ada sekarang ni. Dan saya beritahu juga yang Raja Salman dah dikenakan tahanan dalam rumah, tak keluar. So semua ni adalah rentetan apa yang Nabi sebut, satu persatu yang akan berlaku bila matinya penguasa yang menguasai Mekah Madinah. Akan berlaku pergelutan kuasa antara putera-putera raja. Masa itulah akan munculnya Imam Mahdi, kan? Dan ketika Imam Mahdi muncul, waktu itulah dikatakan, Nabi sebut kamu akan berperang dengan Imam Mahdi menggunakan tombak dan pedang. Dan sebelum Albert Einstein mati, saya cerita, Albert Einstein pernah diajukan soalan, so apa yang akan berlaku masa Perang Dunia Ketiga? Akan berlaku tak? Apa yang akan berlaku waktu tu? Albert Einstein kata, ya, Perang Dunia Ketiga akan berlaku. So apa yang akan berlaku? Kamu takkan perang gunakan nuklear. No. Dia kata tak.
kamu akan berperang menggunakan pedang dan tombak. So back to the old age. Benda sama yang Nabi sebut, benda sama diulang oleh Albert Einstein. Dan benda sama disebut oleh Steve Jobs sebelum dia meninggal. Dia kata, I'm the last person that jumpa buat teknologi-teknologi hebat ni. Lepas ni dah tak ada. You guys gonna go back to the old age. Benda yang sama. So, apa motif saya cerita benda ni? Nak bagi anak saya sedar. We are not living untuk bersuka-suka. Dan PKP ni adalah raptai kepada benda besar yang akan berlaku. Kan sekarang ni kita masih boleh duduk di rumah, boleh keluar. Kalau berlakunya betul peristiwa akhir zaman seperti yang digambarkan oleh Nabi, mungkin kita tak dapat keluar, kita berkurung, bukan berkurung, hiding dan berkurung. Kita tak ada boleh keluar bawa kereta, pergi ke supermarket lagi dan sebagainya. So, preparing for that. Ini benda-benda yang saya sampaikan pada antaralah, panjanglah cerita dia kan. Kalau nak cerita bagi habis ni, 12 tak habis. Ada soalan tentang OCOC. Banyak soalan tapi saya lebih fokus pada soalan tentang OCOC. Boleh dok? Last kali mungkin untuk soalan terakhir, kita tak dapat nak jawab soalan-soalan lain kerana keterbatasan masa kita. Jadi ada satu soalan tentang OCOC ni. Puan bertanya tentang apakah, sebenarnya Dr. Rizal dah jawab dah tadi, tapi mungkin kita boleh dengar direct daripada Dr. Rizal. Apakah kesan minum OCOC ni untuk anak dalam pembelajaran, dalam pelajaran dan juga akhlak? Puan Rafidah Muhammad Subek. Allahuakbar. So, yang pertama pada pembelajaran kan, minum OCOC pada pembelajaran, apa yang akan berlaku? Tuan-tuan dan perempuan, dalam OCOC sebabkan ada banyak bahan-bahan baik daripada sumber asli. Bukan kita masukkan, tapi datang daripada sumber asli, daripada dark coklat contohnya, daripada susu kambing contohnya, daripada ginkgo, daripada gula kelapa. Semua bahan-bahan semula jadi yang bagus ada dalam bungkusan tu. Dan semua ni beri kesan yang berbeza-beza pada tubuh badan. Nah, bila saya katakan, kalau kata puan tanya tadi, kesan kepada pembelajaran, satu yang pertama saya sebutkan tadi tentang flavonoids. So flavonoids ni masuk dalam tubuh kita, ni berdasarkan report yang dikeluarkan oleh Harvard Medical School. Bila masuk dalam badan kita, dia akan pergi ke otak dan dia akan sebabkan sel otak di hippocampus, pusat memori akan tumbuh. Jadi kalau anak menghafal dan sebagainya, kita pun nak menghafal dan sebagainya, ada banyak benda yang kita nak ingat. Tak hafal pun ada banyak benda yang kita nak ingat. So kalau memori kita tak bagus, bila kita ambil gula putih contohnya, kajian dapati pengambilan gula putih boleh membunuh sel otak di hippocampus. So bila kita ambil benda ada flavonoid, dia tumbuhkan semula. Bila kita puasa, dia tumbuhkan semula. Bila kita exercise, dia tumbuhkan semula. Jadi daripada kita sabotaj anak kita dengan bagi benda yang tak sepatutnya kita bagi, bila kita bagi OCOC, dalamnya ada gula kelapa menggantikan gula putih yang boleh membunuh sel otak. Jadi anak kita dah dapat gula kelapa, dalam tu ada bahan tu saya cerita, dah ada flavonoids yang bantu. Tu ada niacin. Niacin buat apa? Dia bagi tingkatkan fokus. Jadi fokus ni jadi panjang. Bukan boleh tengok, pandang ke depan, tapi pandang dalam keadaan present untuk berada di depan. Kenapa saya kata macam tu? Sebab tahun lepas saya pergi ke Singapura. Saya buat satu program, bukan buat, ambil certification program untuk menggunakan peralatan otak lah, menggunakan sistem dan sebagainya. Benda tu dari Netherlands. So buat di Singapura dan kita diminta untuk buat test untuk tengok kesan ambil sesuatu kepada otak manusia menggunakan EEG nama dia. So apa yang kita buat, kita tahu ada gambar sini, tak ada gambar nak tunjuk. Tapi apa yang saya buat, saya ambil beberapa contoh minuman yang sedia ada yang kita tahu. Contohnya minuman yang bermula dengan huruf M, dengan huruf V. Lepas tu saya ambil OCOC dan saya ambil satu lagi yang hampir sama macam OCOC tapi jumlah dark coklatnya kurang. Kurang, bukan 70%, bawah dalam 30% macam tu. Yang saya buat sendirilah. So bila kita bagi minum pada orang ni, kita letak dalam, dia orang kena minum satu minuman yang sama tu 5 kali. Tapi randomly, dia tak tahu minuman apa yang dia minum. Tapi kita dah pasang wire di kepala dia.
Kita pasang wire kat tangan dia untuk tengok perubahan heart rate dan sebagainya. Pasang wire di kepala untuk tengok perubahan gelombang otak. Dan kita juga ukur perubahan mata dia, pergerakan mata dan sebagainya. So apa yang berlaku bila dia ambil minuman ni, dan kita tahu kita dah tanda kan, kita tanda pun secara random, bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi ada 1, lepas tu ada 17, lepas tu ada 28. So semua tu minuman yang dia perlu minum, ada 20 minuman yang dia perlu minum. Dan setiap kali dia minum, kita akan dapat lihat perubahan yang berlaku waktu itu. It's a real time perubahan. So bila dia ambil minuman yang bernama M, yang bernama V, kita tak nampak ada perubahan dalam konteks gelombang otak yang bernama alfa. So apa berlaku bila berlaku gelombang otak alfa ni, fokus naik dan manusia senang menerima informasi, input, knowledge daripada luar di saat kita berada pada gelombang alfa. So minum M tak ada, minum V tak ada, minum OCOC tiba-tiba naik. Gelombang alfa meningkat, minum sekali lagi meningkat lebih tinggi, minum kali ketiga meningkat lagi tinggi, minum kali keempat lagi tinggi naik. So apa kita dapat rumuskan? Kita dapat rumuskan bahawa ambil OCOC beri kesan kepada gelombang otak bernama alfa, dan kajian lain mendapati gelombang bila berada pada gelombang alfa, pembelajaran jadi bagus, kalau kita solat lebih khusyuk dan sebagainya. Nah, ini satu research yang saya buat di Singapura, itu tak diterbitkan dalam jurnal. Satu research lain yang dibentangkan dalam conference di USM, di peringkat antarabangsa. So kita buat ujian ke atas 20 orang. Sebelum dan selepas ada grup 20, ada satu grup pun 20 atau 40 orang. So grup pertama ni 20 orang, range umur daripada 8 tahun sampai 68 tahun. So 8 sampai 68 tahun. So dia akan minum OCOC selama 14 hari berturut-turut. Sebelum dia minum, kita buat ujian IQ test untuk tengok dia punya kapasiti otak dia macam mana. Dia minum 1, 2, 3 sampai hari ke-14, hari ke-15 kita test lagi ujian IQ, nak tengok. Satu kumpulan lagi dia tak minum, kita test lepas 14 hari, hari ke-15 kita test tanpa minum. Nah, saya tak nak fokus pada yang tak minum sebab tak ada perubahan apa, saya nak fokus pada yang minum. Ada tak perubahan? Nah, bila yang minum ni ada 9 areas otak yang kita, bukan areas IQ, bukan area otak, areas IQ areas yang kita test. Tapi yang saya present tu 5. So apa berlaku bila orang tu ambil minuman selepas 14 hari, 15 hari kita test, berlaku perubahan pada 9 area tu. Yang saya present 5, saya cerita 5 je. So apa yang berubah? 1, memori berubah, kapasiti memori. Kedua, fokus berubah. Ketiga, general intelligence berubah. Yang keempat, processing speed berubah. Yang kelima saya tak pasti apa dia. Tapi apa yang berlaku lepas tu bila kita ukur perubahan banyak mana, on average adalah 150%. 150% on average perubahan. Kalau puan tanya apa ada tak kesan pada akademik, saya akan jawab dalam konteks tu yang kita buat ujian IQ ke atas peminum selepas 14 hari, ada perubahan daripada umur 8 tahun sampai 68 tahun. Range umur itulah. Ada perubahan 9 area tapi yang dibintangkan 5 areas, dan antara benda yang meningkat naik 150% on average adalah fokus, adalah memory, adalah general intelligence, adalah cognitive capacity. Satu lagi ialah processing speed of the brain. So 5 area ni yang dibentangkan. So harap menjawab soalan. So kita pun dah 10-5 minit, mungkin dah tak boleh nak jawab dah soalan-soalan lain ke Dr. Rizal masih nak jawab? Dah lah kot. Kena pergi ke tempat lain. Okay. So insyaAllah nanti akan ada lagi mungkin jika Allah rezekikan kita akan bersama lagi dengan Dr. Rizal. So siapa setuju kalau Dr. Rizal bersama dengan OCOC page setiap bulan sekali at least kan? 2 bulan ke kan, jadi boleh kita mencerap lagi banyak hikmah-hikmah dan ilmu-ilmu yang terbaik insyaAllah dari Dr. Rizal Abu Bakar. Baik, saya ingat itu saja daripada kami di OCOC HQ. So sebelum tu saya nak umumkan link pembelian customer sudah dibuka untuk kasih raya sales, dapatkan combo cemerlang dan juga hand sanitizer. Okay, so boleh klik dekat link-link ejen kami. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Selamat berpuasa.
puasa dan juga esok bersama kami lagi di live jam 11 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.